I'm youth. No? Kami belia. Lalu satu benda yang kita beritahu pada mereka bahawa kenapa sampai tahap orang muda ni nak diberikan hiburan yang sangat-sangat melampau. No? Sampai kalau adik-adik tahu waktu hari belia tu ada program apa? Ada konsert apa? Ada konsert apa? Ha. Adik-adikku sekalian, ni saya sebut terang-terang, tak saya sebut. Sebab adakah itu yang orang muda nak? Saya tanya adik-adik yang muda sekarang ni. Adakah itu orang muda nak? Orang muda dia memang nak berhibur, betul tak betul? Orang tua nak berhibur tak? Orang tua pun nak berhibur juga. Buktinya apa? Tengok je TV sekarang, ada kilauan mas. Yang tua-tua pun terhege-hege. Bilang larut malam, tarak kucang, kucang. Engkau ada? Engkau ada? Menyampah tu hai. Menyampah tu. Segan cucu duk tengok kat rumah. Apa hal nenek aku ni, gigi dah tak ada. Nampak tak? Kita nak selesaikan masalah orang muda, tapi orang tua pun dengan masalahnya, Masya Allah. Kita nak selesaikan orang muda, jangan duk buat maksiat. Tiba-tiba orang tua pula duk cari laki orang, duk cari bini orang. Masya Allah. Maksudnya masalah ni masalah semua pihak. Sebab tu saya kata terutamanya orang muda. Orang muda dia nak seronok, nak enjoy, betul. Tapi janganlah sampai melampau. Jangan sampai melampau. Lepas tu bila habis makan, mereka mengakui bahawa Ustaz, kami pun sebenarnya tak setuju sebenarnya. Tak setuju orang muda diberikan hiburan yang melampau. Tapi suasana hari ni Masya Allah, bukan tak ada orang muda yang baik, bukan tak ada Ustaz Jamaluddin, bukan ada tidak ada Encik Taufik, tapi tidak di-highlightkan yang orang muda ni sangat ada potensi untuk menjadi wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda ada potensi untuk jadi golongan yang akan diberikan naungan arash oleh Allah di yaumul mahsyar nanti, iaitulah orang muda. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang sentiasa taat patuh beribadat kepada Allah. Nak seronok-seronok lah, nak menyanyi-menyanyi lah, tapi jangan sampai melampau. Jangan sampai jangan tinggal sembahyang. Jangan sampai jadi nanti orang muda ni musim ngawan dah habis kan? Musim ngawan manusia dah habis kan? Bila cuti sekolah kan musim ngawan kita kan, manusia kan? Semua orang nak kahwin. Bila cuti sekolah semua nak ngawan. Macam ada satu cerita, dia nak kahwin kan? Nak kahwin. Biasalah orang muda nak kahwin. Lalu bila sampai depan Tok Imam tu, Tok Kadi tu, Tok Kadi kata, Tok Kadi cengih pula. Nak kahwin ke? Naklah Imam, cepatlah, tak sabar dah ni. Dulu masa bercinta dulu dah bermesej-mesetan 20,000 habis. Duk bermesej-mesetan tu dah berpuluh ribu habis. Duk bermesej-mesetan, nak tak faham? Faham ke tak? Kalau tak faham nak bahasa Arab sikit, bermesej my syaitan tu. Nampak tak? Dah berpuluh ribu dah habis. Dapat PTPTN duk top up, duk bermesej Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam, bahasa short form sekarang. Wakpa tu, wakpa tu. Ngahduk, insya-Allah short form. Ngahduk kat ne. Kat gong le. Gong tupa. Punggung le, masya-Allah. Setiap saat, nampak? Ni nak kahwin, mak mentua minta 20,000 pula. Mak mentua minta 20,000 pula. Imam cepatlah Imam, tolonglah cepat, tak sabar dah ni. Tok Imam kata, nak kahwin, kena istighfar dulu. Nak kahwin bukan bukannya sedap punya hal. Ni tanggungjawab kau nak pegang ni. Imam kata kau kena istighfar dulu. Mai salam tangan Tok Imam. Nak kahwin dulu Ustaz? Belum lagi, mai sini tangan. Nak kahwin, mai sini istighfar dulu. Dia pun pegang tangan si nak pengantin tu. Mai, tapi istighfar dulu tak? Istighfar senang dia, mudah, small matter masalahnya. Tapi waktu saya belajar dulu, ustazah mulakan dulu. Jadi saya ingat hari ni nak kahwin, imam lah mulakan dulu, lebih afdal. Lalu tu imam pun dia dapat akal, dia akal juga imam. Okey, imam mula dulu, baik. Okey, mai salam.
Imam pemula, astaghfirullahalazim. Imam, allazi, sambung. Sambung Imam. Jangan Imam terkejut. Sambung. Sekejap. Okey, Imam. Allazi. Okey. Allazi. Sekejap, okey. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bini dia, bakal bini dia yang tengah biasanya duduk atas cushion empuk tu kan, yang tengah duduk ujung atas cushion empuk, yang tak sabar, cepatlah aku nak kahwin cepatlah. Nampak macam malu tersimpul-simpul je, tapi cepatlah. Terus dia kata, yes, laki aku tahu istighfar bestnya, yes, lulus, yes. Masya Allah. Boleh, yes, laki aku tahu istighfar, yes. Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Maksudnya apa? Moral of story ialah semua orang dia akan meningkat dewasa. Semua orang, adik-adik kita, dia akan kahwin, mendirikan rumah tangga, dan mereka akan membina Baitul Muslim. Dengan Baitul Muslim itu akan lahirnya Daulah Islamiah. Tapi bila keadaan macam ni berlaku, nak kahwin tapi tak faham agama, nak memimpin negara masa akan datang macam mana? Kalau hari ni pun nampak punah ranah banyak macam-macam, Masya Allah. Apa lagi pada masa akan datang bila orang muda yang macam kami, macam kami ni, adik-adik nampak imam muda, nampak muda ke tua? Muda lah kan, bini pun baru seorang, anak baru 2. Nampak tak? Maksudnya masa muda ni lah kita nak gunakan supaya masa muda, bila Allah tanya hang umur muda dulu buat apa? Nampak tak? Ingat 5 perkara, sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, mampu kujung. Betul, tak faham juga. Maksudnya nak ajar orang muda supaya nak seronok lah. Memang semua orang muda nak seronok, betul. Nak berhibur lah, tak ada masalah. Tapi pastikan jiwa terisi dengan ilmu. Ilmu apa? Bukan setakat ilmu dunia, pergi sekolah, belajar matematik, sains, geografi, kemahiran hidup, bahasa Arab. Lagi apa lagi? Belajarlah. Tetapi apa yang penting? Nampak tak tuan-tuan sekalian? Ini pengaruh TV namanya. Astro. Nampak? Apa yang penting? Itu on the pad. Telefon berbunyi. Encik Taufik telefon imam muda. Kami tak besar dan kami tak kuat. Bila Akil dan imam muda bergabung, kami jadi kuat. Imam muda, Masya Allah. Tu on the plan. Tapi apa yang penting ialah mendalami ilmu agama yang akan menyelamatkan kita, bukan di dunia saja, bahkan juga yang lebih penting, terselamat di akhirat kelak. Masa muda ni adik, masa muda. Tak pun nak seronok, nak enjoy. Kita pun ada masa nak pergi konsert juga. Masalah pergilah. Pergilah mana-mana karnival. Adik-adik pernah pergi konsert yang pernah berlaku tempat kita dulu tak? Pernah pergi tak? Pernah pergi tak? Pernah pergi tak konsert Jom Heboh? Pernah pergi tak? Tak pernah pergi. Siapa yang pernah pergi angkat tangan? Oh, malu. Rugi. Ni Ustaz Imam Muda selalu pergi. Selalu pergi. Apa salahnya pergi lah? Pergi tu nak suruh orang balik. Pergi nak suruh orang balik. Pernah berlaku tempat kita, bukan jauh sangat. Ni kita nak selamatkan masyarakat kita di Manjung. Saya pun bukan orang lain, orang sini juga. Nak selamatkan orang muda tempat kita ni. Walaupun kita berasal di Segamat Johor, tapi lama dah duduk di Manjung ni. Imam Muda Hassan juara, duduk di Sungai Wangi. Naik juaranya ada dekat Manjung ni lah. Siapa? Imam Muda Nazrul lah. Hanya di Astro Oasis, inspirasi sanubari.
Ustaz, tagline tu kena ada lah. Nak promosi supaya tengok Ustaz Akil. Tengok Ustaz Akil dengan Imam Muda 3 yang tengah berlangsung sekarang. Nak habis dah. Tengok. Sebab nak pastikan semua kita orang muda ni, Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Sebab itu penting sangat untuk kita adik-adik sekalian memahami ilmu yang sangat berkait rapat dengan agama kita, supaya kita nanti boleh terpelihara daripada api neraka Allah. Kalau di Manjung ni sebut masjid agama, semua masjid surau ada menyediakan. Betul tak betul? Silap-silap kita sampai tahap memilih, kat masjid ni ustaz ni tak mahu pergi masjid lain lah. Kat surau ni ustaz ni tak mahu pergi sana lah. Boleh pilih tempat yang kita nak. Tapi jangan kita duk pilih benda nikmat pahala yang dah ada depan mata, kita pergi nak turun benda yang jauh. Jangan. Masa sekarang ni lah kita nak buat segala banyak mana mungkin amalan, supaya bila ditanya di pengadilan Allah nanti, engkau masa muda engkau buat apa? Ya Allah, aku enjoy dulu. Aku enjoy. Suara aku sedap dulu dekat dunia. Aku banyak buat konsert, aku banyak menyanyi. Tapi aku tak semayang. Allah panggil Nabi Daud, wahai Nabi Daud, mari sini Zat. Nabi Daud, dulu suara kau sedap tak? Sedap ya Allah. Kau beribadat tak? Beribadat, no problem, beres. Ibadat. Allah tanya nanti, kau dulu masa muda buat apa? Aku sibuk ya Allah. Aku nak pegang jawatan sana, pegang jawatan sini, nak uruskan sana, nak uruskan organisasi ni. Allah panggil Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, mari sini. Engkau dulu sibuk ke tak? Sibuk ya Allah. Aku nak jaga makhluk ni, aku nak jaga manusia, nak jaga binatang, nak jaga jin, semua aku nak jaga. Kau beribadat taat pada aku tak? Taat ya Allah. Apa bukti, apa alasan kita nak bagi dekat Allah? Wahai orang muda sekalian, bangkit, bangun sekarang untuk kita bangkit dari lena kita. Mudah-mudahan kita boleh menyumbang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik ni lah yang bakal menjadi, mungkin insya-Allah, yang baju hijau Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar Perak, bakal Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Golongan-golongan ni lah yang akan mencorak kepimpinan negara pada masa akan datang, yang bermula dari sekarang. Yang penting ada jiwa agama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi demikianlah tengok jawapan yang begitu bernas, yang begitu padat sekali kita dengar daripada Imam Muda. Betapa besarnya harapan daripada ikon Imam Muda. Bukan Imam Muda Perak tetapi Malaysia musim yang kedua. Jadi tadi disentuhkan bagaimana generasi pada hari ini dia tengok bagaimana begitu pelbagai anasir-anasir yang masuk ke dalam diri mereka dan mudah untuk menerima. Jadi berbalik kepada Ustaz Akihai, kita tengok pada hari ini Ustaz, kalau kita tengok remaja kita, belia kita pada hari ini, anasir luar tu masuk cepat. Selain daripada itu, kalau ada penolakan tu, mungkinlah benda tu tak dapat Ustaz. Tetapi bila masuk sahaja, penerimaan masuk. K-pop, semua nak K-pop. Jadi kalau tanya ya adik-adik ni, tahu tak K-pop tu macam mana? Ya ke tak tahu? Bagai macam pelbagai ada K-pop hari ini. Selain daripada itu juga, kalau kita tengok pada hari ini, alam cyber yang semakin luas. iPad, iPod, Android, macam-macam lagi. Jadinya masa dah terbuang. Ada daripada kalangan adik-adik, remaja-remaja kita, waktu sekolah, pagi-pagi hari mak nak duit pergi sekolah, kata nak duit pergi sekolah, rupanya tak sampai ke sekolah, rupa-rupanya dia melencong ke sisi. Waktu sekolah habis je baliklah ke rumah. Jadi mak ayah ingatkan, balik dah anak aku daripada sekolah. Tapi hakikat yang berlaku melencong ke tempat lain. Banyak berlaku kepada adik-adik kita, remaja kita belasan tahun. Yang ini yang kita tak nak. Jadinya ada juga remaja-remaja hari ini dia mengatakan, muda ni sekali. Dia kata, Ustaz, muda ni sekali je Ustaz, enjoy lah puas-puas.
Jadi yang ni tak nak. Jadi apa kupasan Ustaz kepada jawapan ni yang kita rasa memang tak boleh terima akal lah Ustaz. Dah umur 40 baru nak pergi masjid Ustaz. Tu pun kalau umur panjang kan Ustaz. Kalau umur pendek 39 dah out. Jadi kita tak nak macam ni. Jadi kita nak tengok apa penjelasan Ustaz. Bagaimana ada yang menyatakan muda hanya sekali. Jadi gunakan masa muda tu enjoy puas-puas. Sedangkan ini adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Sebab sebagaimana yang disebutkan tadi, masa muda sebelum datangnya masa tua. Dan masa lapang sebelum sibuk dan seumpama dengannya. Tetapi disalahgunakan oleh belia-belia kita ketika ini. Jadi dipersilakan Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah. Ahsantum pada Al-Fadil Imam Muda Nazrul. Cukup bernas. Sebenarnya adik-adik sekalian, dan rakan-rakan, ibu-ibu, bapa-bapa, orang muda ni sebenarnya mereka mengikut persekitaran. Jadi kalau ramai yang kata macam Ustaz Junadi kata tadi, alah muda sekali bro, apa salah kalau kita buat benda-benda yang tak ada masuk di akal ni? Tak ada masalah, sekali je pun. Muda sekali. Sebab muda sekali itulah Tuan Pengerusi yang menyebabkan, disebutkan tadi waktu muda tadi, badan kita ada six pack. Korang tahu ke six pack ni apa? Alamak tahu Zaman aku lah aku tak tahu six pack ni. Two pack aku tahu. Kemudian ketika itu semangat, tenaga. Kalau mak suruh beli beras pun kita laju je pergi. Kalau nak suruh beli apa-apa dekat 7-Eleven, dekat D5 pun kita senang pergi. Pasal kita muda, kita cepat, energetik, bergerak maju, pantas ke hadapan. Sebab itu waktu muda ni lah waktu tempat untuk kita mengenal diri kita yang sebenar, dari mana datang, apa tujuan aku dihantar ke dunia, dan ke mana aku akan pulang. Masalah yang banyak melingkup sekarang ni sebab mereka tak tahu mereka akan dipulangkan kembali kepada yang tukang bikin kita itu. Dan kita bakal dipersoal. Tidak bergerak kaki anak Adam itu selagi mana ada 4 soalan ditanya. Antaranya tadi Imam Muda Nazrul dah sebut, masa muda kamu, apa yang kamu gunakan? Muda sekali je bro, kita on lah bro, kan? Apa masalah? Sebab saya ulang balik sekali, waktu muda itulah yang patut kamu memanfaatkan. Sebab itu sehingga Nabi menyatakan bahawa ada 7 golongan yang akan bernaung di bawah naungan Allah nanti di yaumil mahsyar, ketika tidak ada naungan lain. Antaranya pemuda yang tergantung hatinya di rumah Allah, khusus Masjid Nurul Hidayah dan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Kalau malam ini ada ciri-ciri tu, yang malam ni kita ramai-ramai datang macam 300,000 orang pada malam ni, baik belia-belia manis, datang atas dasar free will, freedom, atas dasar betul lillahi ta'ala, aku datang syok, aku suka program macam ni, insya-Allah bro. Tapi tuan-tuan puan-puan, malangnya tahu tak di Astro, ni cerita Pilin kat rumah kita tu kan. Rancangan yang mendapat rating paling tinggi, jangan cover orang lain, kita-kita je malam ni. Paling tinggi ni Imam Muda 1, betul. Imam Muda 2 boleh maintain lagi. Imam Muda 3 dah mula sikit slow bro, sikit slow sis. Tapi rancangan yang paling mendapat rating sehingga setiap minggu dia alunkan benda yang sama je. Sama je Syekh, benda yang sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Tapi setiap kali diulang masih mencecah 600,000 penonton setiap minggu. Rancangan apa bro? Maharaja Lawak, Raja Lawak Mega, Layan Je, MLM. Walaupun diulang tayang banyak kali, still lebih kurang itu dia punya percentage. Makna tinggi orang nak berhibur dengan lawak jenaka ni tuan-tuan.
Alhamdulillah, bukan kerana kami di Astro, tapi Alhamdulillah masih ada rancangan macam Imam Muda. Alhamdulillah masih ada namanya rancangan bersama 30 minit Ustaz Don di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah ada rancangan Reflection. Ini orang belia-belia kena tahu ni. Alhamdulillah ada rancangan, kalau boleh kita kata forum perdana, boleh forum perdana lagi. Alhamdulillah ada lagi kisah-kisah bagaimana orang-orang yang melakukan perkara yang tidak baik ke atas seseorang, apatah lagi kepada Allah, apatah lagi kepada agamanya, akhirnya apa yang berlaku? Nasir Bilal Khan keluar, tuan-tuan dan puan. Tahu? Siapa banyak ni tak tendang-tendang lagi. Nampak usul ni. Merekod muka Nasir Bilal Khan, menengok mayat macam-macam spesies ada, tuan-tuan dan puan. Bila kita tengok tu, orang muda insaf ke tak? Orang muda insaf ke atau tidak? InsyaAllah tak. Orang muda insaf. Saya yakin bagaimana dia ngisap dadah punya teruk, macam mana rempitnya begitu teruk, 360 darjah pusing sekalipun, bila dia tengok benda-benda macam ni, still ada terkulumit iman dalam jiwa dia, terselit dalam sanubari dia, inspirasi sanubari. Akhirnya tuan-tuan dan puan, saya kena percaya dia rasa insaf ketika itu. Tanggungjawab siapa selepas itu? Inilah yang kita nak buat persatuan belia masjid ni. Kita tak boleh harap kepada grup-grup lain, agensi-agensi lain, tuan-tuan dan puan. Sebab Nabi buat masjid bukan untuk kita sembahyang tarawih saja. Nabi buat masjid untuk menggerakkan ummah. Bincang segala hal ehwal di masjid, main sepak takraw tepi masjid, kalau ada padang bola tepi masjid, kuais cantik, tuan-tuan dan puan. Waktu azan hayya 'alas solat, berhenti semua. Ni dah bola tak nampak pun, nak sapu kaki orang lagi juga. Dia pergi ke masjid. Semua yang ada di sisi masjid, semua dibuat sepatutnya begitu. Kutubkhanah ada di masjid. Jadi belia ni rasa diri dekat dengan masjid. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, tu yang cerita tadi, muslimin muslimat rahimakumullah. Mereka tidak lagi mau pergi ke masjid. Mereka pergi ke mana? Ke sisi. Tahu sisi apa? Ada sisi tak kat Manjung? Standard bro, sisi. Mula-mula chatting satu tempat. Chatting satu tempat. Lepas chatting satu tempat, lepas tu dia ajak dating satu tempat. Dekat Padang lah, Ustaz Azrul begini, Ustaz Nazrul begini. Dah chatting satu tempat, nak ajak dating satu tempat. Tengok muka, Masya Allah. Bak kata Ustaz Nazrul tadi lah, muka bukan handsome sangat pun, tapi dia letak gambar Shah Rukh Khan, dia letak gambar Leonardo DiCaprio, dia letak gambar apa nama, macam-macam lah, Johnny Depp ke apa situ kan. Jadi awet pun tengok, betul lah, boleh chatting-chatting. Boleh chatting satu tempat, lepas chatting satu tempat, lepas tu ajak dating pula satu tempat. Lepas ajak dating satu tempat, lepas tu mula-mula jumpa, tangan berjabat. Lepas tangan berjabat, duduk rapat-rapat. Lepas duduk rapat-rapat, lawan peluk erat-erat. Lepas lawan peluk erat-erat, napeh naik tersekat-sekat. Lepas napeh naik tersekat-sekat, usah dipeduli Allah dan malaikat, usah dipeduli agama dan adat. Yang penting kita buktikan kita dah buat. Bila mereka buktikan mereka dah buat, perut kempis jadi bulat. Bila perut kempis jadi bulat, ketika itu lahirnya bayi yang tidak cukup sifat. Kenapa bayi itu tidak cukup sifat? Kerana mak bapaknya belum diangkat. Maka malu mereka, mereka buang bayi yang tak cukup sifat itu, buang di merata tempat. Ada buang di merata tempat, kadang-kadang sampai di mana? Ada yang di tepi masjid pun ada digantung. Na'udzubillah min zalik. Dalam itu ada metro, cakap lu. Tergantung baiknya. Pak Jabir nak masuk ke masjid. Aku pinjam nama Pak Jabir, Pak Jabir sini. Tumpang sekejap. Pak Jabir elok lah nak masuk subuh-subuh SPE tu nak pergi masjid. Tengok ada bungkusan satu. Tengok buka-buka bungkusan. Tali pusat budak tu merah lagi, diurung dia semut. Meninggal dah bayi kecil, mayat bayi. Ada not RM50 Malaysia dalam tu, ada satu kertas putih pula. Pak Jabir pun ambil kertas putih, subuh-subuh SPE tu dia pun baca, ya Allah, dengan mayat budak, siapa buat kerja lagu ni? Dia tu tengok surat. Dalam surat tulis apa? Barang siapa yang menemui bayi malang ini, sila segerakan pengkebumiannya. Kalau tidak, anda berdosa. Oh, Pak Jabir pula yang berdosa. Engkau sedap Pak Jabir berdosa. Engkau ada, aku ada.
Masya Allah. Subhanallah. Pak Jabir tak memasal tuan-tuan perempuan. Akhirnya yang kita nak sebut, apabila keadaan itu berlaku, bayi dibuang di berata tempat, inilah dia fenomena masyarakat. Ketika itu iblis dan syaitan pemulung-empat. Kerana apa? Kerana semua sudah masuk jerat. Sebab apa kita masuk jerat tu remaja sekalian? Sebab waktu remaja ni, Masya Allah, tuan-tuan perempuan, hebat tuan-tuan perempuan. Cuba beza orang tua mengaji Quran dengan orang muda. Orang muda mengaji Quran, kita tengok imam muda musim ketiga, ialah imam muda musim kedua, tengok Ustaz Nazrul baca pun subhanallah, super. Kita tengok imam muda musim ketiga pula cakap aja. Nak bunyi apa? Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Abdul Rahman Al-Hudhaifi, Hani Ar-Rifai, Syekh Abdullah Al-Matrud, siapa lagi? Ahmad Ali Al-Ajmi, Sa'ad Al-Ghamidi. Macam-macam tausiah, taranum mereka boleh buat tuan-tuan perempuan. Tapi tuan-tuan perempuan rahimakumullah, kita tengok orang muda. Ini tanggungjawab kita kan? Kita nak start daripada rumah lah. Mudah-mudahan dalam bilik adik-beradik kita ni ada bunyi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Seorang pula senang balik pula, baleh pula. Adik dia baleh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Tengok pula adik yang kecil lagi pula. Abatatajaha khadada razasa syasaba tasa'a ghafaqa kalamana wa haya. Sekali tengok bilik bapak pula. Bilik bapak apa bunyi apa? Sendiri mau ingat lah kan? Kan? Bagaikan aur. Lagu tu keluar tu. Tapi yang paling penting, berhibur tak ada masalah bro. Ingat, gitar, piano, bass gitar, drum set, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka bro. Mereka hanya instrumen, mereka hanya barang. Tapi yang akan dinilai, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung dan nilai amal kamu sebelum kamu dihitung di depan Allah di yaumil mahsyar. Yang dihitung nilai bukan gitar. Esok gitar Fender baik punya kan, Fender gitar, Fender pun lalu depan kan. Okey, kau neraka ke? Tak ada. Tetapi pemain gitar Fender tu yang akan dipersoalkan. Mikrofon ni tak salah. Ada orang pegang mikrofon macam ni, macam ni pun ada kan. Yang macam ni pun ada kan. Itu stylo bro. Tapi mikrofon ni tetap tidak dipersoalkan halal haramnya. Yang membawa halal dan haramnya ialah si penyanyi tersebut. Ini kita perlu faham. Dia boleh mengalunkan lagu. Remaja ni muda sekali. So muda sekali tu cari hiburan yang terbaik, supaya bila kamu latih tubi jiwa kamu dengan hiburan baik, benda tu akan jadi darah daging bro. Tapi bila kamu biar waktu remaja, waktu muda kamu biar diisi dengan perkara-perkara negatif, bila nak berubah nanti, tu yang jadi Kak Ipoh waktu saya buka sekolah mengajar Quran. Yang datang tu macam Lord of the Ring dah. Tahu? Goyang ni. Bunyi salam pun tak mungkin. Kita Waalaikumsalam je. Buat apa je? Dia tak ada pakai tokat, tapi bunyi dah macam tu. Jadi pakcik nak belajar apa je? Dia bunyi utara. Okey pakcik, kita belajar cara biasa lah pakcik ya. Ikra okey. Okey, ada di atas A, ada di bawah I, ada depan U, A, I, U. Sila pakcik. Ayah acah, ayah bawah hi, ayah bahu ha hi hu. Okey pakcik, okey bunyi ada sikit cuma sikit ada makharijul huruf tak kena, tapi okey. Basically okey. It's a good start. Okey pakcik, ni huruf kedua pakcik ya. Ba di atas, ba di atas, ba di bawah, ba di depan bu. Sila pakcik. Ba di atas ba di bawah mi, ba di depan bu. Sekali ada orang datang, kita nampak tahu lah. Tak ada atas tak, babi buta. Dah babi buta. Aku tak ajar babi-babi buta. Kalau dah tua-tua
tuan-tuan perempuan. Tolaklah Pak Tok dan rakan-rakan yang terus semangat juang mereka muda tuan-tuan, dalam nak melihat generasi muda terus